Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabil karim wa habibil makin khatabil nabiyyin habibina Muhammad amin wa alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin musabbibul asbab wa mu'tiqar riqab. Ar-Rahmanir Rahim rahimul mu'minin wa munzilul kitab. Malik yaumiddin mulkuhu la yufna wa huwas sari'ul hisab. Iyyaka na'budu ibadatan mutawakkilan 'ala rabbil arbab. Wa iyyaka nasta'inu ta'abdu minan nuqami wa min asyadil 'adzab. Ihdinas siratal mustaqim hidayatan Daud alladhi anzalta fi haqqi ni'mal 'abdu innahu awwab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ni'mal 'abdu makrumin yawmil hisab. Ghairil maghdubi 'alaihim wal maghdubu 'alaihim humul kafaratul jahiluna linatqis shawab. Waladdallin alladhina adlalta wa'tamasta wa'tasamta 'ala qulubihim hatta la ya'rifuna al-bab. Amin alladhina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Wassalatu wassalamu ala sayyidiz zakirin nabiyina wa qurratul 'ain Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahil qawi minasyaitonil ghawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, ikhwatul iman, ikhwatul islam, hadakumullah. InsyaAllah kita lanjut pada kitab Furu'ul Masail, muka surat 247. Bawah sekali, qiyam dalam kandungan berdiri, yakni rukun yang ketiga, betul ya? InsyaAllah. Rukun yang ketiga, qiyam ataupun berdiri. Solat duduk untuk boleh baca Al-Fatihah. Ini dia punya tajuk soalan dia. Apabila seseorang hendak mengerjakan solat, jika dia bersolat dalam keadaan berdiri, dia tidak boleh membaca surah Al-Fatihah. Berdiri tak dia baca. Tetapi jika dia bersolat dalam keadaan duduk, baru dia dapat membaca Al-Fatihah. Adakah dia dimestikan bersolat dalam keadaan berdiri tanpa membaca surah Al-Fatihah dan menggantikan dengan surah yang lain, atau dia dibolehkan bersolat secara duduk untuk membolehkannya membaca surah Al-Fatihah? Soalan dia, ya. Kalau dia berdiri tak dia baca Fatihah, dia kena duduk baru boleh baca Fatihah. Macam mana nak buat dia? Jawab dia, apabila bertembung di antara dua perkara yang rukun. Dua-dua rukun, berdiri berukun, Fatihah berukun. Satu rukun fi'li, satu rukun qauli. Berdiri itu rukun qauli, membaca Fatihah tu, berdiri itu rukun fi'li, membaca Fatihah tu rukun qauli. Dua-dua rukun, yang mana kena utama dulu? Jadi katanya apabila bertembung di dua perkara yang rukun, iaitu berdiri, qiyam dan membaca surah Fatihah, maka hendaklah utamakan membaca Al-Fatihah, kerana bacaan Al-Fatihah dalam solat adalah hak bagi orang yang berkuasa membacanya dan tidak boleh diganti dengan surah yang lain.
Lagi dia boleh baca Fatihah, berapa ayat dia boleh baca, dia kena baca Fatihah juga. Walaupun tak boleh baca 7 ayat kot baru masuk Islam. Dia boleh baca 3 ayat, wajib kena baca 3 ayat. Ya, tu dia, macam tu hukum dia. Dan dia dikira sebagai rukun yang kuat dalam sembahyang. Ya. Qiyam tu pada asalnya mengikut Al-Imam Nawawi rahimahullah anhu dalam syarah Muslim, bahawa berdiri itu adalah syarat bagi membaca Fatihah. Asalnya dia bukan rukun berdiri ini, ya. Asalnya dia bukan rukun. Qiyam bukan rukun. Dia adalah syarat bagi membaca Fatihah. Fatihah ada 16 syarat mengikut dalam kitab fiqh lazimnya lah, ya. Dalam Sulam Muhtadi ada sebut. Dalam Sulam Muhtadi ada sebut bahawa dia kata berdiri itu adalah rukun, 16 syarat dia adalah merupakan syarat bagi Fatihah. Ya, jadi ulama nak bagi kita mudah faham, nak bagi senang kira, cabut keluar syarat tu bagi jadi rukun terus. Katalah berdiri itu rukun, senang. Jadilah 13. Jadi asalnya rukun solat tu 12. Qiyam tak masuk kerana qiyam adalah syarat bagi Fatihah. Tapi memandangkan bahawa rukun itu, rukun Fatihah tak akan tertegak melainkan dengan berdiri, maka jadikan berdiri itu sebagai rukun terus, maka tu ada 13. Itulah faham dia, ya. Tapi sembahyang fardu lah 13, sembahyang sunat 12. Sembahyang sunat berdiri sunat, tak wajib. Kalau sembahyang sunat lah, berdiri itu sunat, tak wajib. Itu beza dia. Baik. Jadi maka kata musannif, diutamakan baca Fatihah kerana bacaan Fatihah dalam solat adalah hak bagi orang yang berkuasa membaca dan tidak boleh diganti dengan surah yang lain. Sedangkan berdiri qiyam walaupun ia juga rukun bagi solat, tetapi dalam keadaan tertentu boleh diganti dengan duduk. Maka dengan kerana itu, orang ni kalau dia berdiri tak baca Fatihah, melainkan dia duduk baca Fatihah, maka sembahyang dia sembahyang duduk. Jadi dia kena duduklah sembahyang tu. Ya, dia tidak perlu berdiri. Kerana kalau berdiri tak boleh baca Fatihah, macam tu pula jadi dia. Maka dia kena duduk. Jadi sembahyang dia setiap kali nak baca Fatihah dia duduk. Begitulah, ya. Baik. Jadi habis baca Fatihah macam mana? Dia kena berdiri balik ke? Ya, dia kena berdiri. Nampak tak? Dia kena berdiri. Baca berdiri itu rukun. Tak dapat tidak. Habis dia baca Fatihah, dia kena berdiri balik lah. Surah dia tak kata apa pun, ya. Mungkin dia boleh baca surah ketika berdiri, maka dia kena berdiri. Baik, itu satu masalah. Kemudian solat duduk untuk memelihara aurat dalam solat. Ini cara aurat pula. Apabila seseorang bersolat fardu dalam keadaan berdiri, pasti auratnya akan terbuka. Mungkin ada masalah dengan dia punya anggota aurat lah. Keadaan kaki dia akan macam mana kah? Kalau dia berdiri nampak aurat. Saya nak sebut macam mana contoh dia pun tak faham, ya, perkara ni. Dia kata kalau berdiri nampak aurat, tetapi sekiranya dia bersolat keadaan duduk, auratnya akan terpelihara. Mungkin orang ni ada masalah fizikal dia lah, fizikal dia tak normal lah, ya. Maka tu aurat dia boleh nampak, ya. Dalam keadaan sebegini, manakah yang patut diutamakan antara berdiri atau menutup aurat? Dalam keadaan demikian, jawab dia hendaklah mengutamakan menutup auratnya walaupun terpaksa bersolat dalam keadaan duduk. Dia sembahyang duduk lah dia juga sembahyang duduk. Sembahyang duduk lah. Kalau sembahyang berdiri nampak aurat, dia kena sembahyang duduk. Baik. Kemudian solat berdiri pada pertengahan solat duduk. Seseorang bersolat fardu dengan cara duduk kerana tidak mampu untuk berdiri. Ketika sedang membaca surah Fatihah, ia merasakan sudah boleh berdiri. Bolehkah ia meneruskan bacaan Al-Fatihahnya hingga akhir dalam keadaan duduk? Atau ia dikehendaki supaya berdiri untuk menghabiskan bacaan Fatihahnya, selepas itu diikuti dengan rukuk dan sujud. Orang ni pula pelik, semua ni pelik-pelik, ya. Tu lah. Dia kena baca Fatihah dalam keadaan duduk, tak boleh berdiri lah.
tiba-tiba tengah-tengah duk baca Fatihah tu dapat ada kekuatan untuk berdiri. Maka dia ketika itu wajib kena berdiri. Takat mana yang dia boleh lah, dia berdiri. Separuh Fatihah duduk, separuh Fatihah berdiri. Masa tu dia wajib kena berdirilah. Itu hukumnya. Jika ia merasakan sudah boleh berdiri walaupun ketika sedang membaca Fatihah, maka dia dikendaki supaya bangun berdiri untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya, kerana yang menghalangnya untuk berdiri sudah tidak ada lagi. Mani' itu tidak ada, dah hilang. Mani' yang kita tak boleh berdiri itu dah hilang. Maka dia kena berdirilah. Pentingnya keadaan manapun orang yang boleh berdiri kena berdiri. Itu maksud dia, ya. Baik. Terpaksa duduk ketika membaca sebahagian Al-Fatihah. Ada lagi. Orang terpaksa duduk sebahagian Fatihah. Seseorang mengerjakan solat secara berdiri. Ketika sedang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba dia merasakan tidak mampu lagi untuk berdiri, lalu ia pun terus duduk. Adakah dia dibolehkan meneruskan bacaan Fatihah ketika hendak duduk, atau menyambung baki bacaan Fatihah setelah sempurna duduk? Dia didaki supaya meneruskan bacaannya walaupun pada ketika bergerak hendak duduk, kerana ini adalah lebih sempurna berbanding menyambung bacaan selepas sempurna duduknya. Ya. Jadi orang ni dia kiranya sampai masa dia kena duduk, dia duduklah. Ya. Tengah-tengah duduk baca Fatihah tu pening ke apa, boleh jadilah. Tengah pening ke, dia tengah adalah apa-apa yang mengganggu kesihatan dia, kakinya jadi lemah, orat lemah. Orat lemah kiri kanan kaki dia tadi ni begitu mendesak, maka ketika itu dia kena duduk. Maka dia kena duduklah, terus duduk dan sambunglah baca Fatihah dia berhabis, ya. Takat tu dia mampu, dia kena buatlah. Baik. Yang ni ada sikit perbezaan. Perbezaan antara disebut sebagai istihdar, perbezaan antara istihdar dan muqaranah. Ini apa nak faham ni? Ini bab niat. Ini masuk bab niat, bab niat pada mazhab al-Imam Syafi'i. Baik. Apakah perbezaan yang memisah antara istihdar hakiki dan muqaranah hakiki, dan antara istihdar istihdar urfi dan muqaranah urfi? Apa beza? Kalau kita istihdar hakiki, muqaranah dia pun kena hakikilah. Kalau kita istihdar urfi, maka muqaranah pun kena urfi. Yang ni bab niat, tuan-tuan. Dalam niat ni mengikut mazhab Syafi'i, ada bab ni. Ya, bagi kita tengok apa dia kata dulu. Yang dimaksudkan dengan istihdar hakiki itu ialah menghadirkan atau mendatangkan semua rukun-rukun solat, termasuk segala huraiannya sepanjang masa bersolat, dari awal mula takbir hingga akhir solatnya. Dia tak boleh lupa, tak boleh lalai. Setiap pergerakan itu dia kena terus bawa niat itu. Niat itu sepanjang-panjang sembahyang, bukan hanya dalam takbir. Kita dalam takbir saja kan, jatuh roh akbar, habislah niat kita. Kemudian kita terus sembahyang kita, masa tu nak melilau pergi mana pun biarlah, tak ada masalah. Tapi istihdar hakiki ni dia kena hadirkan, ya, seluruh rukun-rukun ketika dia bergerak. Pada setiap pergerakan rukun-rukun dia tadi ini, dia kena ada niat. Nak rukuk dia kena niat, nak sujud dia kena niat. Nampak tak? Duduk sudah kena niat. Maknanya niatnya berjalan langsung sepanjangan daripada awal hingga akhir. Yang ni hanya kita pakai pada mazhab Syafi'i. Ini pendapat dia lah. Tapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri meringankan, sebab semua orang bukan boleh buat lagu ni. Tidak ada, memang payah nak cari orang boleh niat lagu ni. Daripada awal takbir sampai bagi salam, niat solat tu tak putus. Nampak tak? Memang beratlah. Maka itu kita tak bawa, kita tak apply lah dalam sembahyang kita yang lazim oleh masyarakat awam.
Tapi Imam Syafi'i ada sebut dalam Kitabul kitab dia ada sebut. Kalau kita baca Kitabul kita jumpa niat ni. Kita tak jumpa niat urfiyah, tak jumpa. Ini dia ya. Jadi menghadirkan atau mendatangkan semua rukun-rukun solat termasuk uraian sepanjang masa bersolat dari awal mula takbir hingga akhir salat. Manakala muqaranah hakiki pula ialah menghadirkan atau mendatangkan perkara tersebut sepanjang melafaz kata betul ihram tanpa melalaikan sedikit jua pun. Bila diangkat Allahu Akbar, masuk 13 rukun sekali, itu dia. Oh, beratlah. Allahu Akbar, bila kata aku sembahyang, usalli aku sembahyang tu, dia kena masuk semua rukun-rukun yang 13. Baru jatuh roh akbar tu dia, nampak tak? Jenuh nah. Dalam muqaranah biasa pun setengah orang takbir panjang Allahu Akbar, tu nak tangkap tu. Nak masuk tiga muqaranah. Dia ada 3 muqaranah ya. Dalam sembahyang kita duk buat lah ni, kita pakai muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni uruf, lazimnya orang awam boleh buat. Itu panggil muqaranah urfiyah, uruf biasa. Orang biasa boleh buat. Imam Ghazali tekan dalam Ihya Ulumuddin bab ni. Ya. Maka tok guru dia tegur dia. Tok guru dia kata tak boleh bawa ni ya kepada masyarakat. Semua orang tak boleh sampai martabat ni. Hurufnya orang awam mana boleh bawa lagu ni. Maka tu kita pindah kepada muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah tu masuk 3 ya. Ya, muqaranah yang pertama disebut sebagai usalli, aku sembahyang. Aku sembahyang sudah. Sah kata aku sedang, bukan dengan paksa, bukan lalai, bukan lupa. Kedua, ta'arud, menentukan fardu. Sembahyang banyak, fardunya 5 saja. Jadi mengkhususkan dalam niat kita tu, namanya fardu dipanggil ta'arud. Kemudian tentukan jenis sembahyang apa. Sembahyang zuhur ke, asar ke, sebab sama-sama bilangan rakaat. Siang dua-dua. Putus nama ta'yin. Jadi ada ta'yin nama sembahyang tu sendiri, zuhur. Jadi pendek kata, aku sembahyang muqaranah pertama fardu, muqaranah yang kedua zuhur, muqaranah yang ketiga. 3 muqaranah. Cukup dah. Tu pun panjang dia. Yang tu pun orang niat panjang. Allahu Akbar. Tambah kalau masuk sembahyang jemaah. Yang ni pasal dia masuk semua. Yang 3 muqaranah tu saja yang wajib, dia masuk sunat-sunat sama. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tu tak masuk muqaranah. Nampak tak? Sembahyang zuhur 4 rakaat ya, menghadap kiblat tak masuk ya, kerana Allah tak masuk. 3 perkara ni tak masuk dalam muqaranah urfiyah niat kita. Tapi kita nak masuk juga 3-3 dia panjang lah. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Panjang lah. Dia jadi panjang lah. Ada orang dia betul berduit, dia mau lagu tu. Kalau tak niat lagu tu, dia kata tak sah sembahyang dah. Nampak tak? Duk jatuh takbir 3-4 kali. Nampak tak? Masuk pula berjamaah, lagi panjang. Mengikut imam. Nampak tak? Itu dia lah. Itu dia. Tu. Lagi panjang. Menjadi imam atau mengikut imam, lagi panjang. Yang wajib 3 tu saja. Aku sembahyang fardu zuhur habis. Boleh takat tu. Tapi dalam bab sini yang kita baca ni, dia kata istihdar muqaranah ni, muqaranah hakiki ni, dia masa duduk niat tu Allahu Akbar, di antara alif dengan ra akbar tu dia kena masuk 13 rukun. Nampak tak? 562 13 rukun 562. 5 tu qauli, 6 fi'li, 2 qalbi. Tu 3. Tu 13. Ya. 5 qauli, 6 fi'li, 2 qalbi. Masuk penuh dalam bila kata aku sembahyang tu, sembahyang tu. Nampak tak? Bila kata fardu zuhur, dia kena masuk 13 rukun tu. Dia itu berat.
Memang orang tak boleh buat, tak boleh. Dalam 3 pun duk panjang, pibuh yang ni lagi berjerak. Allahu Akbar, bawa satu-satu rukun masuk dalam takbir dia kan. Kalau imam makmum muqarakah lah, tak boleh ikut lah. Ini yang dihukum sebagai muqaranah hakiki, ya. Menghadirkan atau mendatangkan perkara tersebut sepanjang melafazkan takbiratul ihram tanpa melalaikan sedikit pun. Istihdar urfi bermaksud mendatangkan atau menghadirkan secara sepintas lalu segala rukun-rukun salat secara umum, ya. Allahu Akbar sembahyang zuhur, tahu dah, sembahyang cerah. Baca dia sir, habis nampak. Cukup lah, ya. Macam kita nak makan lah kan, ya. Macam kita nak makan lah. Biasa kalau nak makan, kita nak makan apa? Kita nak makan bubuk kacang kan, ya. Aku bila tengok bubuk kacang tu memang ada aku niat aku nak makan bubuk kacang. Nampak? Kita dah tahu dah bubuk kacang tu bahan dia apa dia kacang dia semua kita dah tahu dah, kan? Tak payah duk fikir, duk melengung lama-lama duk fikir bubuk ni masak dengan kacang hijau, nampak? Masuk pula gula merah. Jenuh lah. Bila nak habis? Tapi tang makan kita tak ada masalah pula dah. Dia main serentak masuk dah. Macam tu dia mau sembahyang tu. Dia mau sembahyang dulu tu lah, mau masuk Bila kata aku sembahyang zuhur, nampak habis sembahyang zuhur tu punya wajah. Dah. Dia mau dulu tu. Ya. Macam tu lah. Aku nak makan durian, nampak dah habis. Dengan orang jual durian sekali nampak. Nampak lah. Sekali guih, ya. Tak payah duk melengung, duk ikiak panjang-panjang kan. Dia mari sekali. Macam tu dia kena dengan niat sembahyang pun aku tu dia mau. Nampak tak? Tapi tang sembahyang tak mau jadi pula no. Tang luar jadi tu dia. Begitulah. Itu yang kata qasad. Qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lihi, dia kata. Qasad menyahaja sesuatu beserta dengan perbuatan yang diperbuat. Baik. Habis kita faham dulu. Adapun mengutamatnya ialah mendatangkan atau menghadirkan perkara-perkara diwajibkan untuk qasad, niat untuk mengerjakan solat, ta'arud dengan menyebut fardu dan ta'yin nama solat pada mana-mana bahagian ketika melakukan takbiratul ihram. Demikianlah apa yang dinyatakan oleh Syekh Hafni, memetik kata-kata guru Syekh Al-Halifi yang menerima daripada gurunya Syekh Ash-Shubri, yang menerima daripada Syekh Ibnu Ramli, yang menerima daripada Syekh Syekhul Islam. Syekhul Islam di sini adalah Ibnu Rifa'ah Malik Al-Juwaini, guru Imam Ghazali. Itu dia boleh di belakang tu Syekhul Islam. Syekhul Islam ni ada tujuh orang ya. Ya, kalau kita jumpa dalam kitab-kitab kata Syekhul Islam tu ada 7 orang. Syekhul Islam ni ulama yang menguasai serba-serbi disiplin ilmu yang lengkap. Kalau dia baca ayat, dia tahu ayat ni turun pasal apa. Mau tahap tu. Nampak tak? Ayat ni apa dia punya asbabun nuzulul ayat, sebab-sebab turun ayat. Dia punya uslubul hakim, dia nak tahu pula apa dia punya uslub ayat tu. Sampai situ nak baca kan, dia faham tu ya. Kemudian dia pula tahu pula kaedah i'rab, dia i'rab al-Quran tu daripada segi nahwu sarafnya. Ya, kemudian dia tahu balaghah dia. Apa dia rahsia balaghah? Qad aflahal mu'minun, al-Quran kata. Ya, telah berkemenangan qad, sesungguhnya. Sungguh ni qad apa? Dalam ilmu mantiq qad saja ada 8 jenis qad. Qad tu ada 8 jenis. Sesungguhnya kita terjemah saja, baca terus terjemah qad tu sesungguh takat tu ya. Tapi dalam kaedah bahasa Arab mengikut dalam ilmu mantiq, qad tu sendiri punya 8 maksud, tak sama. Nampak tak? Ya, itu dia. Ya, qad pada ayat ni bunyi mana? Qad pada ayat ni apa maksud dia? Tak sama. Macam kul, perkataan kul, ya. Banyak kul, dekat 40 kul tu ada. Bukan satu. Ini antaranya Syekhul Islam. Ya, dia tahu perkara-perkara yang telah diijma', dia tahu perkara-perkara yang belum diijma', dia tahu akan perkara-perkara ayat-ayat am, ayat-ayat khas, dia tahu hadis-hadis hukum, hadis-hadis yang bukan bersifat hukum, semua dia tahu. Di samping dia menghafal hadis, ya, lebih pada 300,000 dalam kepala. Baru boleh jadi Syekhul Islam ni. Ya. Antaranya kita faham Syekhul Islam ni, dia inilah salah seorang Ibnu Rifa'ah Malik Al-Juwaini seorang. Kedua, ya, apa nama yang kedua tadi ni,
Antaranya iaitu Imam Nawawi, Abu Zakaria Syarafun An-Nawawi. Itu masuk dalam Syekhul Islam. Lagi yang ketiga, antaranya yang sebut masyhur daripada ni, ya. Antaranya Ibnu Hajar Al-Hafidh, Ibnu Hajar Asqalani, yang menulis kitab Fathul Bari, syarah bagi hadis Bukhari. Itu dia. Ulama-ulama ni banyak lagi lah, ada 7 orang je ulama-ulama terkenal dengan panggilan Syekhul Islam. Syekh, betul Syekh Islam, bukan Syekh ilmu saja, Syekh Islam tu Syekh. Kalau Kedah ulama dia panggil Syekh di Kedah. Kalau masuk majlis fatwa Kedah dia panggil Syekh. Nampak? Ya. Kalau di Kedah tempat lain dah. Kalau di Kedah ni, kalau ulama-ulama yang masuk dalam kumpulan majlis fatwa, maka dipanggil syekh. Bila kata syekh ni, dia menguasai disiplin ilmu yang luas. Nampak tak? Tapi tak ada lah lagu tu, nak cari memang tak ada pun. Dah tak ada apa kata rotan, pakai akak pun jadilah. Kata bila akak tu rotan pun apa salah lah. Lagu tu lah keadaan sekarang ni, nak cari ulama pun senang. Nak cari ulama, payah hari ni. Nak jumpa ulama yang bertaraf, ulama di Malaysia ni dah tak ada lah, nak pergi cari. Ada tu ada lah, tapi tak, kita nak jumpa tu payah lagi lah. Tu antaranya lah yang ada lazim ni, khadam ulama ya. Yang banyak tu ada ni khadam ulama, tolong sampai saja rumusan-rumusan ulama yang telah dirumuskan, itu saja, tak lebih. Kita baca tafsir, kita tak boleh tafsir, baca tafsir orang, tu saja. Tapi kena ada juga ilmu alat tu, sikit sebanyak pun kena tahu jugalah nak baca tafsir. Hadis pun begitu juga, walaupun kita bukan ulama hadis, kita kena ada juga ilmu hadis, sampai kena kenal, tak tahu istilah yang dipakai dalam hadis. Semuanya ini akan membawa kepada keruntuhan, kejatuhan martabat para alim ulama, dan keluarlah perkara-perkara yang tidak wajar. Wallahu a'lam. Sambung baik. Jadi kita ada 3 lah bab tu. Baik. Kemudian muka surat 250. Solat duduk supaya tidak terkencing. Ini satu bab pula dah. Dia kalau duduk baru tak terkencing, dia kalau berdiri ni terkencing. Ni orang sembahyang ni macam mana punya penyakit pula dah. Penyakit apa ni? Mesti ada ni, kalau tidak takkan Tok Syekh kita nak tulis dalam kitab ni, Syekh Daud Al-Fatani tak akan bentang dalam kitab ni. Maknanya adalah problem tu, ada kes tu. Seseorang yang mengalami penyakit kencing tak lawas, salisul baul, dia pun sil baul, sebenarnya salisul baul baca dia, bukan sil baul, salisul baul. Baca dia begitu. Salisul baul ni orang yang kencing tak tos, tak lawah, bergerak sikit cit, nampaklah, bergerak lagi sikit cit, bergerak lagi cit, panjang. Tu dah. Tu makna kata salah silap ya. Adalah masalah saraf, masalah saraf yang melibatkan dia macam itulah, saraf pinggang, saraf ari-ari dengan saraf paha. 3 saraf ni punya sebab kencing jadi tak lawah. Nak lawat dia kena nak rawat dia kena rawat 3 tu lah. Pertama rawat pinggang, saraf pinggang dulu, kedua baru saraf paha, ketiga baru saraf pundi-pundi kencing. Pundi-pundi kencing lah kena rawat itu dulu, baru boleh berhenti lah kencing tu. Nampak? Kalau orang tua-tua ni agak lebih kurang kita kata tadi ni, bolehlah nak rawat tapi lambat sikit lah. Baik. Dia ada makan satu saja abang api kok tuan-tuan ada masalah tu, dia kena makan satu jenis. Dia ni macam buah keras lah. Nama dia kedekai, kedekut campur akai jadi kedekai. Boleh faham tak? Sampai bila-bila tak lupa. Kedekut dengan akai. Nampak tak? Buang kut ambil akai, buat akai jadi kedekai. Pi kedai, dia ada di kedai-kedai India ya. Kedai-kedai Cina tak ada. Pasal Cina tak tahu nama kedekai ni pun katanya asal daripada nama India. Tapi kita sebut begitulah. Tuan-tuan pergi di kedai-kedai India ni yang duk jual banyak-banyak barang India lah, lepas jual banyak ramuan-ramuan apa nama
Macam miras sahib di Pulau Pinang dia panggil miras sahib. Orang pergi cari macam-macam. Sini pun ada lah belah Kedah ni. Tapi kata kat dia buah kedekai. Ambil buah kedekai ni kita rebus ada 5 biji. Dulu 5 biji rebus ada elok-elok. Sampai dia rebus subuh, ya. Kemudian kita minum lah ayak tu. Ayak tu boleh minum tak kira bila ulang-ulang minum, ya. Dia akan rawatlah kita punya urat saraf pinggang, urat saraf paha, dan kita punya pundi-pundi kencing, insya-Allah, ya. Dan ada disebut dia kata boleh rawat prostat sekali. Prostat, prostat boleh rawat. Ni kedekai ni, tapi kena istiqamah lah. Jangan minum 1-2 hari tinggal. Kena minum hari-hari, ya. Kena beli dia rebus. Tapi ingatlah, mudah nak ingat kedekai, kedekut dengan akai. Pergi jumpa aku nak kata apa kat dia ni, ingat kedekut. Kemudian ingat akai, pegang kepala sikit kata akai, jadi kedekai. Tak ada lah. Dia pun tahu, insya-Allah, ya. Saja cerita apilah. Bagi tahu lah tip tu kan. Ada tip ni saya duk buat ni pasal beritahu jemaah haji. Saya duk buat kursus haji. Masalah ni lah timbul pada jemaah haji kan. Dia orang nak buat dalam ihram, nak pergi tawaf. Macam mana nak buat ni Ustaz ni? Kami kencing tak tahu ni. Adakah ubat-ubat apa? Itu yang jadi cerita ni. Nampak tak? Saya pun pergi carilah punca dia macam mana nak rawat ni, ya. Kita pun minum. Kita yang tak ada pasal pun minum bagus, ya. Kita yang tak ada pasal pun rebus minum dia. Bagus, ya. Dia akan kuatkan urat pinggang kita. Kita punya urat laki. Dan kalau ada prostat, benih-benih bibit prostat tu dia akan hilang. Baik. Jadi masuk pada bab kita baca tadilah, ya. Orang ni mengalami penyakit kencing tak lawas jika dia bersolat secara berdiri. Kalau secara berdiri, air kencing dia pasti akan mengalir keluar. Tetapi jika sekiranya bersolat dengan cara duduk, ia yakin air kencingnya tidak akan keluar. Nampak? Dalam keadaan sedemikian, adakah ia dimestikan supaya bersolat dalam keadaan berdiri atau dibolehkan dia bersolat secara duduk? Itu dia. Sebab itu kita digalakkan kalau kencing, suruh kencing duduk, jangan kencing berdiri. Ini yang jadi penyakit dah. Penyakit ni, ya, orang kalau kencing tak puas tu, ni kaki kencing berdiri, ya. Satu, kencing kena duduk. Kedua, minum air kena duduk, jangan berdiri. Dua benda ni kita amal, tuan-tuan, insya-Allah kita punya perjalanan sistem perkemahan, dia kata kemah, sistem kemuahan kita akan jadi sihat. Minum air, duduk. Tanya doktor, betul tak dia kata? Nak minum air apa pun duduk. Kedua, kencing pun mau duduk, jangan kencing berdiri. Sebab tu Nabi tak ada kencing berdiri. Adalah hadis Nabi kencing berdiri. Sebab nak beritahu ada problem, kadang-kadang nak kencing duduk tak boleh, lantai kotor. Nampak tak? Ya. Kita nak kena berdiri lah. Tu kadang-kadang kita pergi, dia pun takung di atas, tak pun takung di bawah. Kena berdiri, ya, no? Sekali-sekali kan kita guna tandas awam, ada takung di luar, di atas, dia gantung. Kita kena berdiri, ya. Ini semua antara sekali-sekala, tak apalah. Jangan jadi tabiat, ya. Kencing berdiri, minum air pun berdiri. Dua-dua duk buat amal pun ni memang tak sihat kita punya alat kelamin. Nampak tak? Sistem perkemahan kita tidak sihat. Ini ada sebab. Jadi Nabi buat tu kita kena tanya pasal apa. Para saintis pada segi ilmiahnya mereka akan kaji lah. Rupanya begitulah Rasulullah yang kata rahmat. Rasulullah bawa tu antaranya dia lah. Sihatkan kita punya alat kelamin, sistem perkemahan kita. Cara kita tak ikut cara Nabi. Baik. Jadi orang ni macam mana? Memandang jika dia bersolat secara berdiri akan mengalir keluar air kencingnya dan ini menyebabkan solatnya tidak sah kerana kedatangan najis, sedangkan ia mampu mengelakkan dia itu dengan cara duduk, maka dia dihendaki supaya bersolat dengan cara duduk lah. Dia kena sembahyang duduk lah. Kalau sembahyang berdiri keluar air kencing, sembahyang duduk tak keluar, kena sembahyang duduk. Nampak tak? Walaupun dia boleh berdiri. Itu dia punya cedera dia. Baik, ya. Kemudian berdiri ketika membaca Al-Fatihah dan duduk ketika membaca surah. Ini pelik pula lah. Fatihah kena berdiri, surah kena duduk. Macam mana? Ada ke penyakit tu? Ada, rupanya penyakit tu ada. Apabila seseorang itu bersolat secara berdiri, ia hanya akan dapat membaca surah Al-Fatihah saja dan tidak dapat membaca surah lain selepas Fatihah.
Tetapi jika dilakukan secara duduk, dia akan dapat membaca Fatihah dan surah. Dua-dua boleh baca kalau duduk. Bolehkah ia bersolat dengan berdiri untuk membaca Fatihah, lepas tu dia duduk untuk baca surah? Macam mana nak buat? Dua perkara nah. Jawab. Dia kata ya, jika sekiranya dia boleh membaca ayat atau surah secara duduk, maka dia dibolehkan duduk untuk membaca surah setelah selesai membaca Fatihah dalam keadaan berdiri. Lepas itu diikuti dengan rukuk dan sujud. Nampak tak? Jadi orang ni Fatihah dia baca berdiri, surah baca duduk lah. Itu hukum dia. Ya. Fatihah baca berdiri, surah duduk. Kemudian rukuk sujud macam biasalah. Dia tak boleh rukuk sujud ikut orang duduk pula. Cara sembahyang duduk tak boleh. Ya. Dia duduk tu hanya nak baca surah saja. Lain tak boleh. Tu kena faham tu. Dia duduk tu adalah untuk baca surah. Dia berdiri baca Fatihah boleh, nak baca surah tak boleh. Dia kena duduk baru boleh baca surah, maka dia kena duduklah untuk baca surah. Ya, sebab rukun Fatihah tu lepas dah. Yang wajib rukun Fatihah tu lepas dah. Itu saja. Jadi sunat baca Fatihah, baca surah tu sunat. Maka tu dia boleh turun duduk. Lepas tu dia kena rokok sujud macam biasalah. Jangan rokok sujud ikut orang duduk pula. Orang duduk sembahyang duduk, rokok sujud lain dia lah. Pakai isyarat. Dia tak boleh pakai isyarat. Dia jalan betul rokok sujud macam biasa. Macam orang sihat. Tu antara dia bagi macam tu lah fatwa dia ya. Baik. Sambung lagi. Solat duduk jika pening selepas mandi air panas. Ya. Sila kita raikan azan dulu. Kita raikan azan, silakan untuk azan, kemudian kita sambung lagi insya-Allah. Silakan tuan. Alhamdulillah. Marhaban bika qurratan nabiyika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu. La hayya 'alas salat. لا حول حي على الفلاح ولا حول ولا قوة واجعلني مفلحا حي على الفلاح ولا حول واجعلني مفلحا Allah. La ilaha illallah Jalali Allahumma rabbah
سيدنا محمدا فضيلة شفاعة ارحم وأنت خير رحيم. حمدا لله والصلاة والسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره وواله. Amma ba'du. InsyaAllah solat duduk jika pening selepas mandi air panas. Ini budaya Arab lah, bukan budaya Melayu. Dia masuk dalam hammam. Hammam ni tempat mandi lah. Sauna bath. Sauna bath. Orang Arab biasa mandi air panas. Seseorang yang baru keluar pada bilik mandi setelah mandi dengan air panas mendapati kepalanya menjadi pening dan berpusing sehingga tidak mampu untuk berdiri. Adakah dia dibolehkan bersolat dengan cara duduk atau menunggu sehingga hilang peningnya ataupun sehingga habis waktunya? Lepas-lepas mandi air panas dia jadi pening. Macam mana dia ni? Kalau dia sembahyang duduk boleh lah, sembahyang berdiri tak boleh, tu hoyong hayang. Maka dia tak payah tunggulah sampai hilang pening. Dia boleh sembahyang terus dengan keadaan duduk lah. Terus duduk, habis sembahyang dia. Sebab dia masuk waktu, tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh lah. Kecuali bab lain tu tak ada masa kita boleh tangguh. Tapi kalau yang ni tak payah tangguh. Pening tu akan hilang lah dengan syarat dia ada keyakinan kata pening tu boleh hilang lah. Maka ketika duduk pening-pening tu, sembahyanglah duduk. Tak payah tunggu habis waktu pun dah jangan tunggu dah habis pening baru nak sembahyang, tak payah. Baik. Kemudian rukun yang keempat, bacaan surah Al-Fatihah. Jika seseorang menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim tanpa tasydid, tanpa sabdu, tak ada ar, tak bunyi. Tak bunyi ar. Macam mana nak buat tu? Tak ada sabdu. Ar-Rah. Tak ada sabdu lah. Nir Rahim. Tanpa sabdu ketika baca Fatihah, adakah solatnya berzikir sah ataupun tidak? Apakah dimaksud dengan kata-kata meringankan tasydid sabdu, iaitu tidak membaca dengan idgham? Idgham makna kita alif lam ra. Ra tu kita tidak masukkan dalam sabdu, ar dia masuk idgham dah tu. Ra dimasukkan lagi dalam, ra dimasukkan dalam, makna kita ra sama-sama ra. Itu masuk idgham, Idgham mengikut istilah tajwid lah secara umum, Idgham ni umum lah. Idgham secara asli dia panggil, ataupun alif lam syamsiyah dia panggil, ataupun dia masuk dalam alif lam ma'rifah dia panggil pun juga, alif lam ma'rifah pun kita kata, alif lam syamsiyah pun kita kata, alif lam idgham pun kita kata. Boleh tiga-tiga tu belakang mengikut kaedah tajwid lah, al-mutajwid boleh. Jadi bila kita nak baca Fatihah ni, semua huruf-huruf yang ada Fatihah tu tidak sah bacaan Fatihah mereka yang meringankan tasydid, iaitu membaca tanpa idgham pada tempat yang ada idgham, seperti Ar-Rahmanir Rahim, dan seumpama kerana ia dianggap sama seperti menggugurkan satu huruf. Sabdu ni ganti satu huruf. Kalau Allah alif lam lam ha, atas lam yang kedua tu ada sabdu kan, alif lam lam ha. Atas lam yang kedua tu ada sabdu. Sabdu tu menempati satu lam lagi. Jadi kalau kita buang sabdu tu, jadi bunyi dia alif lam 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 ha. Nak tulis dia betul lah, atas tulisan lah. Kalau tulisan tanpa sabdu, dia akan bunyi, dia akan ada lagu tu huruf ni, 3 lam. Alif lam 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 ha. Jadi kalau tulis lagu tu, Quran jadi tebal lagi. Nampak tak? Jadi Syekh Al-Aswad, seorang ulama 400 tahun lepas Rasulullah, dia yang ejaz tu. Nampak tak? Sabdu ni benda baru, tak ada dalam Quran Utsmani. Quran Utsmani ada di tangan Sayyidina Utsman ketika dia jadi Amirul Mukminin, di tangan Habsah binti Umar, di tangan Zaid bin Harisah. 3 orang tokoh ni pegang Quran Utsmani, tak ada lagi sabdu. Quran tu tebal, tebal. Dan semua huruf-huruf yang sabdu tu, semua huruf dia ada huruf tak ada sabdu. Jadi kalau Allah dalam Quran alif lam 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 ha, semua Allah tulis lagu tu. Maka Syekh Al-Aswad tadi ulama ni dia buang
bagi ringkas, ya. Yang mana ada dua ra, dia potong satu ra, dia buat sabdu. Jadi bila kita baca ra tu kena ada sabdu, maknanya kena ada dua ra. Ar-Rahman. Nampak? Itu erti dia. Ya. Dan ada kalimah-kalimah yang sudah datang dengan sabdu. Tapi masih dalam Quran Utsmani tidak ada tanda baris, tak ada titik. Bismillahirrahmanirrahim, kosong, tak ada titik di bawah. Nampak tak? Tapi dia baca atas qiraah umum, ya, para sahabat Nabi, ahli qiraah membaca dengan bismillah, baca dengan ba. Tak baca dengan ta, bismillah. Atau baca dengan sa, bismillah. Kacau, tak ada makna, ya. Dibawa dengan ba. Itu bezanya sikit kita fahamlah. Jadi makanya kata tadi ini, ya. Dan semua kerana dianggap sama seperti menggugurkan satu huruf, sebenarnya tiap-tiap kalimah Arab yang ada tasdid mengandungi dua huruf. Nampak tak? Ya, membaca tanpa tasdid berarti menggugur satu huruf, menyebabkan tidak sah bacaannya. Lebih-lebih lagi pada tasdid asli pada surah Al-Fatihah. Demikianlah disahkan oleh fatwa Syekh Ramli Kabir. Ni bapa Ramli saja, anak Ramli Kabir bapa. Ada dua Syekh bin Ramli, dua orang anak bapa. Jadi dalam Fatihah ni ada 14 sabdu. Fatihah termasuk bismillah lah, ya. Bismillahi ayatuha mengikut Imam Syafi'i. Bismillah termasuk di antara Fatihah. Jadi kalau kita periksa dia punya sabdu ada 14. Mana-mana gugur satu sabdu, sembahyang kita tidak sah. Ya. Gugur satu sabdu ya, habis sembahyang tak sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dua sabdu hilang, habis batal. Nampak tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis. Tinggal 12, tak sah bayang kita. Dia kena 14 sabdu. Tuan-tuan, bila kita baca Fatihah tu kita boleh nampak tak mana sabdu dia. Nampak? Ya. Baru kita boleh tekan. Ya, sabdu tu. Semua sekali dalam satu sembahyang ni ada 41 sabdu. Ya, kalau sembahyang kita dalam segi bacaan daripada awal sampai habis ada 41 sabdu. 14 tu ada dalam Fatihah, 1 dalam takbir, 21 dalam tahiyat akhir, 4 dalam selawat, 1 dalam salam. 41. Nampak? Ada mau lugu tu. Baru jadi betul gugur satu sabdu, sembahyang tak sah, habis. Bukan susah nak faham yang kita pernah cerita dulu macam mana Al-Imam Syafi'i menghukum seorang perempuan ni apa nama laki dia ni mabuk, balik mabuk. Lepas sembahyang juga tapi mabuk ni minum arak tak tinggal yang Arab ni sampai gelar. Tu yang ada Arab tak pakai kepiah, pakai jubah saja pasal tu dia masuk kedai arak. Tak boleh pakai lah kepiah, nampak tak? Kita orang Melayu ni pakai ikut ya. Depa tak pakai kepiah, kita pun tak pakai kepiah. Nampak tak? Depa masuk kedai arak, kita masuk kedai tuak. Elok tu. Nampak tak? Tidak. Pakailah kepiah nak sembahyang. Ya. Rasulullah tak pernah kepala tu melainkan dengan bertutup. Tutup dengan kain, tudung atau dengan serban. Tak pernah Nabi sembahyang buka kepala. Itu dalil dia. Apa nak cari di mana hadis kata Nabi tak pakai? Tapi bila tak pakai ni ikut Arab lah. Kita orang Melayu ni suka meniru. Tang tu cukup pandai ya. Tidak. Tu Arab ni pernah minum, nak masuk kedai arak. Dia tak pakai ada kepiah, dia pakai jubah saja. Nampak tak? Yang duk basuh pinggan di belakang tu tak pakai kepiah. Kerja basuh pinggan, jubah pakaian biasa lepas tu. Ya. Jadi makanya kita nak faham lah. Jadi pendek katanya dalam apa nama kita sebut tadi ni, untuk mengesahkan kita punya bacaan tadi ni, kita kena faham lah. Jadi 41 sabdu tu kita nak kena penuh satu tiap-tiap bacaan kita kena ada. Kita kena nampak kalau tidak sah bacaan Fatihah kita. Itu kena faham. Bila Fatihah tak sah, sembahyang tak sah, hak lain semua dia tak pakai. Puasa pun penat, zakat pun penat. Tak ada apa. Tu Nabi ada katakan banyak orang berpuasa dapat apa? Lapang dahaga.
pada lapang dahaga. Pertama, puasa dia tidak ikhlas. Kedua, sembahyang dia tidak sah. Habis sembahyang tak betul, macam mana puasa nak terima? Kita ambil kira tu nombor satu sekali syahadah kita lah. Syahadah tu benar betul Jangan ada perkara-perkara yang boleh membatalkan kita punya syahadah. Ada betul yang tu sembahyang. Dah sembahyang pun betul ialah sabdu-sabdu ni. Cek balik, muhasabah kita lari balik Jadi kalau sembahyang tu tidak sah, puasa zakat kosong, pi umrah tak ada apa. Tu yang Umar kata tu, aku bimbang besok di babi akhir zaman orang pi haji umrah makan angin Kenapa macam makan angin? Sembahyang dia tak sah. Nampak tak? Ni saya cek sendiri ni, bukan kata jalan-jalan cek sendiri. Cek di Mekah lah. Haji tu jemaah haji yang pergi dengan package. Saya cek balik sembahyang baca Al-Fatihah nak dengar. Tak betul itu dia. Tu lah. Sembahyang tak betul ni. Sembahyang tak sah ni, macam mana nak terima haji? Masya Allah. Haji jadi makan angin lah. Orang pergi Mekah, dia pergi Mekah. Orang tawaf, dia tawaf. Dia tak. Tapi nilai umrah haji dia Tuhan tak terima. Sebab tolak tak pakai. Sembahyang tak betul lagi. Tu nak pergi buat umrah, nak pergi haji, betul yang atas dulu ni. Pastikan syahadah kita tidak ada unsur-unsur syirik. Pastikan sembahyang kita tu sah. Dua perkara ni cukup dah. Puasa tak apa. Nampak tak? Haji tak apa lagi. Ringan lagi tu. Puasa senang kan? Tak ada masalah, tahan lapar InsyaAllah, oleh kerana syahadah kita betul, sembahyang kita betul, puasa tu Tuhan terima. Nampak tak? Tinggal lagi puasa tu dapat fadilah ataupun tidak. Nampak tak? Buka puasa 3 pinggan. Nampak tak? Itu kurang lah sikit. Nampak tak? Yang tu saja masalahnya. Kalau sembahyang dia sah, dia punya syahadah sah, insya-Allah sembahyang puasa tu Tuhan terima. Terima insya-Allah. Tinggal lagi mungkin tak sampai taraf fadilah lah. Puasa khawas tu tak sampai lah. Dia puasa awam sajalah. Dekat tu lah. Tapi puasa dia sah. Sebab syahadah dia betul, sembahyang dia betul. Zakat apa? BUZ ada, pusat zakat ada. Dia betul bayar kat kita. Habis. InsyaAllah kita buat umrah, buat haji, InsyaAllah tidak terima. Allah Ta'ala terima jadi mabrur. InsyaAllah akan jadi mabrur. Haji kita, kita punya umrah. Nampak? Tapi kalau syahadah tak betul, sembahyang tak betul, jadi makan angin saja lah. Puasa penat lelah dahaga. Umrah dengan haji jadi makan angin ya. Nampak tak? Dia punya nilai dia macam makan angin. Apa saja tak dapat apa? Nampak tak? Tu tekan banyak tu. Itu yang saya kata, perkara ni kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Jangan ambil pandang-pandang. Tukar sebutan huruf Sad kepada huruf Sin ketika baca Al-Fatihah. Ihdinas sira. Apabila seorang membaca Ihdinas sira, dia tukar dengan Ihdinas sira. Dia baca dengan Sin. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Abang saya siap, boleh. Tak kita baca lagi jawapan dia tu. Saya abang terus kita memang boleh. Dia baca dengan Sin. Siratal ladzi, tapi kena baca Sin tu bukan bunyi as-sin, betul. Dia antara Sad dengan Sin, nampak tak? Si. Si. Sebab kita baca Sad pun huruf isti'la dalam Fatihah tak muncul mulut kita. Huruf-huruf isti'la dalam Fatihah yang kita baca tu, memang orang baca Fatihah mulut tak muncul. Si tak bunyi lagu tu. Nampak tak? Ihdinas siratal mustaqim tak bunyi lagu tu mulut kita. Betul tak? Semua huruf isti'la dalam Fatihah dibaca dengan ringan, tak payah muncul mulut. Nampak tak? Dulu ada dalam TV ada satu mengajak, dia kata kena muncul. Tak ada. Kita orang pantai pergi kanan. Tak punya reti Fatihah dibaca dengan ringan, tak ada masalah. Qim, tak payah muncul mulut. Qaf isti'la. Kena baca muncul untuk mulut macam tikus mendoa. Tapi bila baca Fatihah tak payah. Ringankan. Sebab qaf tu jumpa dengan ya sifatnya lemah. Nampak tak? Dia raikan dia, qaf tu dia ringan. Qi. Nampak tak? Tapi kalau qi jadi ya, tak bunyi ya. Nampak tak? Tengok dia pergi ke mana. Dia main kaji bab qiraah tu. Ilmu qiraah tu kena mengaji macam tu. Faham ya? Jadi
Jadi pendek kata, boleh ke baca qaf, ta ni baca dengan sad baca dengan sin? Boleh. Baik. Solat masih adakah solat dikira sah? Solatnya masih dikira sah kerana ia adalah salah satu cara bacaan imam qiraah qunbul. Daripada gurunya Ibnu Katsir. Mengikut qiraah daripada qunbul, murid pada Ibnu Katsir, dia boleh baca lagu tu. Baca dengan sin. Kenapa? Apa alasan Ibnu Katsir ni dia tak buat ni, saya tambahlah. Tambah ni Kenapa Ibnu Katsir mengatakan boleh baca dengan sin? Sebab as-sirat tu asalnya adalah daripada bahasa Rum, bukan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan tujuh lorah, nampak? Tujuh huruf. Al-Quran turun dengan 7 lorah, 7 huruf. Maknanya kata bacaan dia ada habis. Macam perkataan Jibril, Mikail, ya, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Aramik, Syriani. Kalau fasihnya Syriani yang umum kita baca, ya. Itu bahasa dia. Tapi diabadikan dalam Al-Quran, nampak tak? Sebab orang Yahudi 18 rasul datang dengan Bani Israel. Nampak tak? Jadi lepas sudah lazim dengan Jibril. Jadi kalau kita ubah Jibril tu ada bahasa lain, bahasa Arab, dia tak boleh faham baca Quran, tak betul. Quran tak sebut. Nampak? Maka tu dikekalkan nama Jibril, Mikail dalam Al-Quran, dijadikan bahasa Al-Quran. Mengikut Profesor Dr. Said Hussein Haikal, seorang ulama daripada Mesir, dia kata Quran tu bahasa Quran, bukan bahasa Arab, bahasa Quran. Nampak tak? Bahasa Arab dua, amiyah, fasahah. Bahasa umum market fasahah, amiyah, fasahah ni kita cakap bahasa surat, kan? Ya, itu contoh. Dia bagi contoh ya. Jadi makanya mengikut Al-Quran tu bahasa dia. Jadi macamnya asalnya sirat tu baca dengan sin. Kalau nak bahasa Rom dia baca dengan si. Sirat. Itu bahasa Rom. Maka dijadikan bahasa Al-Quran. Lidah Arab tu baca dengan sad. Nampak tak? Kebetulan turun atas lidah Nabi baca lajnah Quraisy baca dengan sad. Bukan lajnah Iraqi, bukan lajnah Kuwaiti. Dia lajnah Quraisy. Dia baca dengan si. Jadi kita kena baca si lah. Kalau baca dengan si, betul. Siratal ladzi tu imam baca sah, jangan murakah pula. Nampak tak? Tapi si antara sad, antara sin dengan sad lah. Jangan terlalu nipis jadi sin, jangan terlalu tebal sangat sampai isti'la muncul mulut-mulut. Nampak tak? Dia kata sebaik-baik bacaan Fatihah bacaan yang ringan, dia kata. Nampak tak? Macam imam-imam Mekah dia baca tu ringan. Nampak tak? Itu dia. Ya. Baik. Boleh faham Ini bacaan Ibnu Katsir, sebab dia kata bacaan itu asal kalimah itu bukan bahasa Rum. Baik. Tukar sebutan huruf qaf kepada huruf kaf. Ni lagi ni. Qim dengan kim. Ihdinas siratal mustaqim. Baca lagu tu. Nampak tak? Macam mana, boleh tak boleh? Mubarakah habis pakai keluar. Lucut tu imam tak jadi imam. Tak betul kan? Tak gitu kan? Tukar semua huruf qaf pada huruf kaf baca Fatihah. Seorang menukarkan huruf qaf dengan huruf kaf ketika membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Qim dibaca dengan qim. Ataupun qim, bunyi kaf lah, tak bunyi qaf. Boleh tak boleh? Boleh. Sah. Nampak tak? Adakah salatnya masih dikira sah ataupun tidak? Bagaimana jika lakukan dengan sengaja sedangkan dia mampu menyebut dengan betul, tapi sengaja nak baca mungkin juga? Boleh tak boleh? Sah salatnya walaupun dengan bacaan demikian. Nampak tak? Ya, sama juga qaf dengan qim tu kita boleh baca nipih dengan qim. Ihdinas, baca dengan sin, tadi bunyi aku sin. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Sah. Nampak tak? Dia ada bunyi sikit, dia sentuh sikit, gaham dia jadilah. Nampak tak? Boleh ini di antara yang kata tadi bacaan yang kita dengar. Jadi itu yang seringan-ringannya ya. Itu dia.
Dulu daripada satu di Pulau Pinang lah dulu ni, Syekh Mahmud Husairi, pembaca Quran dunia antarabangsa lah yang cukup hebat. Di mana-mana pusat pengajian Quran, dia orang akan jadikan dia punya bacaan sebagai penilai. Nak nilai bacaan, dia suruh dengar bacaan Mahmud Husairi, Syekh Mahmud Husairi, antara pembaca Quran yang tepat, yang paling fasih dan paling tepat. Dulu dia biasa main di Pulau Pinang dulu, di stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tak gitu kan? Dia suruh dia baca Fatihah, minta baca Fatihah 10 qiraah. 10 qiraah dia baca, tuan-tuan. Nampak tak? Kemudian habis 10 qiraah, dia suruh dia baca pula mengikut kaedah huruf ni. Boleh tak qaf baca dengan kaf, boleh tak sad. Dia baca satu-satu, dia bagi dengar. Tapi panas sikit, dia duduk goyang, dia punya jubah tu dia duduk main, dia duduk kipas. Panas stadium tu. Saya teringat lagi lah. Saya duduk dekat di belakang tu, duduk dengar tu dia baca. Tu Mahmud Khalil Husairi. Dia ada baca lah. Yang kata bunyi qim tu ya. Macam mana nak baca bunyi qim? Itu dia antara sedikit bacaan. Jadi boleh lah ya, sad. Baik, habis cerita dia. Dia faham ya? Yang tu je lah, yang lain tak ada lah ya. Membaca zikir untuk menggantikan separuh Fatihah yang tidak dihafal. Orang ni hafal separuh ya. Jika seseorang hanya menghafal setengah yang akhir daripada surah Fatihah, adakah disyaratkan pada haknya supaya dia memulakan dengan zikir-zikir yang lain supaya dapat menyamai surah Fatihah? Boleh tak ganti lagi? Adalah menjadi syarat jika seseorang itu tidak menghafal keseluruhan surah Al-Fatihah, maka hendaklah dia membaca beberapa zikir yang dia ingat, kemudian diikuti dengan membaca sebahagian surah Fatihah yang dia hafal supaya dapat menyamai keseluruhan surah Al-Fatihah. Ya. Bahkan jika sekiranya seorang itu langsung tidak menghafal surah Al-Fatihah yang menjadi rukun bagi salat, maka dia hendaki supaya membaca beberapa zikir yang dia ingat sekadar menyamai bilangan ayat bagi surah Al-Fatihah. Zikir ni diutamakan Al-Quran dululah. Kalau dia tak boleh baca Fatihah, dia boleh baca mana-mana ayat lain yang punya sama banyaklah nilai huruf-huruf dia dengan 156 huruf. 156 huruf Fatihah. Ya, jadi dia boleh ganti. Kalau dia tak baca tak hafal Fatihah lagi, dia boleh ganti dengan membaca ayat-ayat lain lah yang setimpal banyaknya dengan surah Al-Fatihah. Kalau dia tak hafal pada ayat-ayat lain, dia boleh ganti dengan zikir. Contohnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim wa bihamdihi, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Dia campur zikir ni sama bilangan dia dengan bilangan huruf Al-Fatihah, boleh. Tapi dia kena terus belajar lah ya, untuk sementara saja. Dia kena belajar sampai dia boleh baca Fatihah. Dia tak boleh baca yang tu lah, tak mengaji ya, dia tak usaha menghafal, tak boleh lah. Dia kena usaha menghafal sedaya upaya supaya dia dapat baca Fatihah. Sementara tu boleh dah dia gantikan dengan tasbih yang lain. Nampak tak? Itu dia lah. Ataupun dengan nama-nama Allah. Kalau dia tak mampu membaca Fatihah, zikir pun tak boleh, dia tahu nama Allah ya. Nampak tak? Dia boleh baca nama Allah, tapi kena sebut panjang lah Allah ya. Dia kena sebut 30 kali, paling ringkas lah. Allah 30 kali. Ganti Fatihah yang dia tak boleh baca. Nampak tak? Yang tu pun tak boleh teruk lah. Tak boleh, yang tu jangan masuk Islam lah, habis Orang kafir masuk Islam, takkan nama Allah tak boleh sebut nama Allah. Nak sembahyang sekarang sudah kena sembahyang, dia kata saya tak baca Fatihah tak apa pun, hang baca Allah tu 30 kali bila hang berdiri. Nampak? Allah pun tak boleh kata, hang duduk diam sudah. Agak-agak tempoh hang berdiri itu lebih kurang 30 saat. Saya kata 30 saat. 30 saat itu sama dengan satu Fatihah lah, yang dibaca dengan sempurna. Dibaca Fatihah secara tartil memakan tempoh masa 30 saat, tuan-tuan. Nampak tak? Ya, boleh. Sebab tu sembahyang kita kalau 2 minit dah boleh dapat 2 rakaat dengan sempurna.
2 minit dapat Kalau ada lagi baki 2 minit tunjuk di banner tu, kita boleh sembahyang sunat lagi lah. Tu tu di antara yang kata tadi ni sedikit. Baik, habislah tu. Jadi cakap tu lah kot. Sudah lah. Tak lah kan nak baca banyak. Jadi kita sambung balik Sambung bulan depan tak ada tu. Tak ada. Rabu kedua tak ada lah. Rabu keempat tak ada lah. Jadi kitab ni kita tangguh dulu. Kita akan bawa nanti sesudah Ramadan kita dah jumpa untuk Bahrul Mazi Bahrul Mazi kita sempat jumpa. Kitab ni kita tak sempat jumpa insya-Allah. Kita masuk pada muka surat 252, membaca zikir untuk menggantikan separuh Al-Fatihah. Anda tak? Hikmah bacaan nyaring dan perlahan dalam solat. Apa dia hikmah baca nyaring, baca jahar sembahyang? Orang duk tanya lah. Baca kuat baca apa, baca pelan baca apa? Apa hikmah? Ini kita baca pada bulan bulan 4, bulan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana ya Rahman ya Rahim ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.